Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4. So hari ini kita nak tengok soalan, soalan sains tingkatan 4. Sains tingkatan 4. So kita lihat jawapannya yang pertama. So untuk soalan yang ini, cikgu sharekan dulu dia punya ni. Satu soalan struktur. Soalan struktur. Rajah 1 menunjukkan pokok kacang panjang yang sedang berbuah. Allah Akbar. So kalau tengok kat sini, cikgu pause sekejap, cikgu rasa kena guna robot kot. Beri satu ciri batang tumbuhan di atas. So kalau kamu lihat ini gambar pokok apa ni ya Adila? Pokok macam pokok dia melilit-lilit kan? Ini pokok apa ni Adila rasanya? Macam pokok kacang kan? Kalau pokok kacang ni, dia punya batang dia keras ke lembut? Dia melilit-lilit ni. Dia kata ciri batang. Batang dia lembut. 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 So, ciri batang ni adalah lembut. So, kamu tulis dekat sini batang lembut. So, tulis soalan struktur bahagian B. 1A. Jawapannya adalah batang lembut. Batang lembut. So kita dah tulis batang lembut. Sebab itu dia boleh melilit, merayap sampai ke atas. So B, bagaimanakah tumbuhan di atas mendapat sokongan? Bagaimana tumbuhan di atas mendapat sokongan? So kalau untuk soalan ni, cuba kamu tengok buku teks. Buku teks. Jom kita buka buku teks sama-sama, Adila. Kita tengok buku teks, muka surat. Tumbuhan lain atau objek untuk sokongan. Seluruh paut ada pada pokok timun, peria dan labu. So yang ini dia pakai sulur paut sebagai ciri tambahan untuk memberi sokongan kepada tumbuhan. So selain daripada itu sebenarnya, kalau kamu tengok ya, muka surat 134, kalau pokok ini dia jenis tumbuhan yang tidak berkayu, betul? Dia ada tumbuhan yang berkayu dan tumbuhan yang tak berkayu. Kalau tumbuhan yang tak berkayu, cuba kamu baca yang paragraf yang nombor 2. Tumbuhan tidak berkayu bergantung kepada apa, Adila? Pada air yang tersimpan di dalam sel batang. So dia mendapat sokongan daripada mana? Daripada kesegahan tumbuhan kesegahan ini. sel. Dia mendapat sokongan daripada kesegahan sel. So dia kata bagaimana tumbuhan ini mendapat sokongan? So apa jawapannya, Adila? Daripada kesegahan. Apa cakap salah tadi? Yang tu. Kesegahan sel. Ya, pandai. So mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Kita tengok kepada buku teks. So, bila kamu menjawab, tengok kepada buku teks, at least kamu dapat membaca. So, cuba Adila tengok pula. Kalau pokok tumbuhan berkayu, dia pakai apa ya? Tumbuhan berkayu. Sistem sokongan ni pakai apa ya? Tadi kesegahan sel. Kalau tumbuhan berkayu, dia pakai apa? Paragraf yang ke atas je. Cuba Adila baca yang itu. Sekejap. Tumbuhan berkayu dia pakai apa? Dia pakai apa? Sokongan dia. Sokongan. Sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ialah ada yang ialah tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. Tisu berkayu yang keras, kuat dan tegar. So itu
kalau tumbuhan berkayu, tapi yang ini bukan tumbuhan yang berkayu. Okey, sebab batang dia lembut. Okey. Tapi dia mendapat sokongan melalui kesegahan sel. Kesegahan sel ni, okay, aku tahu tak apa maksud kesegahan sel? Maksudnya dekat batangnya ni tersimpan air. Dekat sel-sel batang ni tersimpan air. Okey, C. Tumbuhan di atas adalah contoh tumbuhan yang tumbuh ke atas bagi mendapatkan cahaya matahari. Cadangkan dua cara bagi membantu tumbuhan berkenaan tumbuh dengan lebih tinggi. So cadangkan dua cara macam mana kita nak dia tumbuh lebih tinggi. Agak-agaknya Adila macam mana dia nak memperolehi cahaya tu? Ada dalam paragraf nombor 3. Cuba Adila baca nombor 3. Dapat tak jawapan? Kita kena letakkan apa? Cuba baca paragraf yang nombor 3 tu. Ada dia tulis. Setengah tumbuhan membentuk struktur khas, memberikan sokongan tumbuhan untuk memanjat pada sokongan lain. Macam mana dia nak sokong pakai apa? Kamu kena pacakkan apa hari tu? Ingat tak cikgu cakap apa? Sekejap. Pakai kayu kan? Pakai batang paip ke, batang kayu ke. Kalau kat rumah ada tanam pokok tak? Ada. Pakai batang besi. Pakai batang besi ke. So kamu tulislah jawapan kamu kat sini. Yang pertama kamu kata meletakkan kayu. Meletakkan kayu. Okey, ataupun dia nak dua kan. So yang kedua meletakkan batang besi. Yang ini rumah Adila pakai batang besi. Tanam apa Adila kat rumah? Mak tanam apa? Pokok bunga. Oh, pokok bunga. Okey. So, kita lihat kepada soalan yang seterusnya. Okay, seorang petani menggunakan cara DC menanam pokok tembikai. Adakah anda bersetuju? Berikan jawab alasan anda. Okay, dia menggunakan cara yang kamu kata tadi. Pakai kayu, batang besi untuk tanam tembikai. Kamu setuju ke tidak? Kalau kamu setuju, kamu dapat markah. Kalau kamu kata tak setuju pun, kamu dapat markah. So, kamu nak setuju ke kamu tak setuju? Adila, agak-agak kamu nak setuju ke tak setuju? Setuju je. Boleh je kan? So, kamu cakaplah setuju. Kenapa kamu nak pakai yang itu? Sebab mungkin untuk nak jimatkan ruang ke, ataupun pokok jadi lebih tinggi ke. Supaya pokok lebih tinggi. Sebenarnya untuk soalan ni pun, kalau Adila ingat tahu, kalau jumpa sahaja soalan kata setuju ke tidak, kamu kata setuju, kamu dapat markah. 1 markah. Lepas tu kamu dapat bagikan dia alasan 1 markah juga. Tapi kalau contohnya Adila kata tidak setuju. Contoh, tak salah tahu kalau kamu kata tidak setuju. Yang tidak setuju ni pun kamu akan dapat markah. Nampak tak? Senangnya buat sign ni kan. So kalau tak setuju, kenapa tak setuju nak tanam dekat pokok tembikai? Alah cikgu, sebab pokok tembikai ni berat. Kamu cakaplah pokok tembikai berat. So bila dia berat, dia tidak dapat nak menampung. Kalau kayu ni confirm dah dia tumbang kan Adila kan? Buahnya berat. Okey. Bukan pokok, buah tembikai berat. Okey, buah tembikai berat. Okey, so Adila jangan tulis dua-dua. Tapi kalau untuk tambahan pun tak ada masalah. Tapi kalau masa exam, buat satu jawapan saja. Boleh ya Adila ya? Boleh. Buat satu je. Kamu setuju, kamu bagi markah. Tak setuju pun kamu akan kena bagi alasan.
Okey. Adila dah siap bagi tahu cikgu ya. So, soalan esei bahagian C. Okay, tulis kat buku kamu, soalan esei bahagian C. Okay, untuk soalan ni, okay, kalau Adila tengoklah ya, untuk soalan ni, dia kata dia akan bagi satu soalan ataupun penyataan masalah. Dia akan bagi satu penyataan masalah yang mana kalau tengok dekat sini dia kata burung mempunyai tulang berongga yang membolehkannya terbang. Manakala gajah mempunyai tulang yang padat bagi menampung berat badannya. Maksudnya dia bagi satu situasi. Dia bagi situasi burung ada, gajah ada. Okey, yang soalan pertama. Okey, nyatakan penyataan masalah daripada situasi di atas. Okey, nyatakan penyataan masalah. Okey, kalau dia tanya penyataan masalah, Adila kena cakap mengenai penyataan masalah tu, that is a problem, masalah. So kena ada question mark. Okey. Ataupun boleh juga guna perkataan apakah, di manakah, siapakah, bilakah. Tapi agak-agak kan Adila, apakah soalan yang sesuai untuk penyataan dekat atas ni? Boleh tak kalau Adila cakap macam ini? Di antara tulang berongga dan tulang yang padat, manakah tulang yang lebih kuat? Boleh? Boleh kot. Boleh kot. Apa lagi yang boleh Adila rasa buat? Tulang yang mana yang lebih kuat untuk menampung, dia nak menampung berat kan? Tulang manakah yang lebih kuat untuk menampung berat badan? Boleh tak? Boleh juga cikgu. So kena ada. Boleh. 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 Cuba kamu buat bergantung kepada masalah dekat atas. Okey, so untuk soalan ni Adila cuba buat 2A. Okey, jawab dekat tepi ni lah. Bagi dekat tepi ni sikit lah. Bagi ruang sikit. So buat dekat sini. Okey. 2A. Okey, yang pertama dia kata penyataan masalah. Okey, so Adila nak buat yang mana satu? Di antara dua tulang. Boleh ke? Di antara tulang padat dan tulang berongga, manakah di antara tulang padat dan tulang berongga, yang manakah mampu menampung berat badan? So, dah lepas ini Adila buatkan question mark. Ini namanya penyataan masalah. Penyataan masalah tu maksudnya kita bertanya. Mana satu tulang yang kuat untuk menampung berat badan? Okey. So, Adila agak-agak kan, apa eksperimen yang sesuai untuk yang ni dalam buku teks? Hipotesisnya. Yang mana cikgu? Buku surat 124. Hipotesis. Tu. Tulang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat. Okey, tulang berongga lebih kuat dibanding tulang yang padat. Okey, tapi kalau Adila tengok dalam dia punya penyataan masalah ni, dia nak tentang menampung berat badan kan? Cuba Adila tukar sikit untuk menampung berat badan untuk hipotesis ni. So, ini bermaksud tulang, siapa yang lebih kuat? Tulang berongga kan? So, tulang berongga lebih kuat menampung berat badan. Yang salin yang ini.
berbanding apa? Tulang apa? Tulang Tulang padat kan? Betul? padat. Tulang yang padat. Okay. Sebenarnya Adila, jawapan kau ni semua dalam buku teks. Kamu ubah je ikut kepada situasi dia. Sebab dalam buku, dalam soalan ni dia nak minta menampung berat badan. Tapi kalau cikgu saya nak follow je boleh, tak ada masalah. Okey. So, tulang berongga lebih kuat menampung berat badan berbanding tulang yang padat. Okey. Okey, so kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, ni last soalan lah ya. Kita last soalan ni insya-Allah. Okey. Soalan A kita dah tanya penyataan masalah. Soalan B dia dah tanya hipotesis. Okey, cuba tengok soalan C. Soalan di C dia kata, berdasarkan situasi di atas, rancang satu eksperimen untuk menguji kekuatan bagi tulang berongga dan tulang padat. Anda dibekalkan dengan kertas A4. Ingat tak hari tu kita pakai kertas A4, cikgu suruh bawa banyak-banyak kan? Gunting, kotak kasut, pemberat dan kita pelekat. Hari tu kita tak pakai pemberat, kita pakai buku kan Adila kan? Ingat? So kamu kena ikut apa yang soalan bagi. Kalau dia bagi pemberat, pemberat kau guna. Kalau dia kata buku, buku lah kau guna. Jangan ikut fully yang kita buat dekat kelas. Kat kelas kadang-kadang ada yang lain. Soalan dia akan ubah lagi sikit. Okay? Tapi lebih kurang sama je. Okay? Dan kita pelekat. Okay? Yang pertama, kalau dia kata dan satu alat yang lain, tak ada masalah. Tapi ada setengah soalan, dia akan tanya bagi bahan. Satu lagi dia tulis dan radas lain. Kalau dia kata dan radas lain, Adila kena mencari satu lagi bahan apa yang sesuai untuk eksperimen tu. Untuk dalam ni. Tapi sebenarnya dia tak ada masalah sebab dulu masa KBSM untuk huraian eksperimen ni dia ada tulis senarai, alat dan bahan dan radas. So itu yang kita kena tambahkan lagi pekat. Ni semua kita bawa ke dalam ni. Tapi untuk KSSM tak ada. So senanglah dekat kamu, tak ada masalah. Okay, so kita tengok soalan C ni. Okay. Tujuan eksperimen. So, Adila, boleh tak bagi cikgu apa tujuan eksperimen dalam buku teks muka surat 124? Boleh tak? Apa tujuan eksperimen dia? Untuk membandingkan apa? Membandingkan apa? Tengok buku surat 124. Membandingkan yang tadi lah kan cikgu, tulang berongga dan tu. Tapi sekarang ni kita tapi sekarang ni kita tak pakai tulang berongga, kita tak pakai tulang padat. Kita pakai apa ini? Oh, buku teks ni gunting. Kita pakai kertas kan? So kita nak mengkaji ataupun kita nak membandingkan kekuatan. Membandingkan kekuatan jenis silinder kertas. Silinder kertas ni maksudnya ada yang berongga, ada yang padat. Okay, terhadap apa? Terhadap jisim beban. Okay, kita nak mengkaji kesan atau kita nak membandingkan lah. Membandingkan kekuatan di antara jenis silinder jenis silinder bergantung kepada jisim bahan.
beban kan. Kita pakai apa tadi? Pemberat tu. Jisim pemberat. Okey, so sekarang ni kita akan pakai jisim pemberat yang berlainan. Okey, ataupun jisim beban yang berlainan. Okey, kamu nak tulis jisim beban boleh kat sini. Jisim pemberat pun tak ada masalah. Okey, kemudian dia minta apa yang ini nombor 2? Dia minta pemboleh ubah yang terlibat. Okey, ada berapa jenis pemboleh ubah ya Adila ya? Nah, tengok buku teks. Ada 3. Okey, yang pertama apa? Boleh ubah Di dimanipulasi, Aha. boleh ubah bergerak balas Okey, dengan boleh dimalarkan. dimalarkan. Okey. Cuba Adila tengok apa yang dimanipulasi dalam eksperimen ni. Jenis apa dalam buku tu? Jenis silinder. Silinder. Bergerak balas? Dia ini dia kata bilangan buku Bilangan teks kan? buku teks. Tapi kita pakai dekat sini jisim pemberat. So yang ini Adila kena tulis jisim pemberat lah. Ikut kepada situasi yang dekat atas tu. Okey, yang dimalarkan apa? Boleh tiru dia punya panjang dan diameter siapa? Silinder. Okey, good Adila. Okey, dah siap. Okey, kemudian dah siap pemboleh ubah, dia nak prosedur. Okey, cikgu bagi masa Adila salin dulu yang ini ya. Next adalah prosedur. Okey, kalau untuk prosedur ni Adila hanya ambil sahaja daripada buku teks pun boleh, tak ada masalah. Okey, so nombor 3 kita buat prosedur. Tapi yang buku tadi tu Adila tukarlah. Adila tukar kepada apa namanya? Pemberat. So cuba Adila tengok. Okey, prosedur tu kan. Okey, yang pertama buatkan satu silinder yang berongga dengan diameter berukuran 2.5 cm. Lekatkan bahagian atas dan bahagian bawah gulung kertas dengan pita selofan. Okey, dekat sini kita tak pakai pita selofan. Kita pakai apa tadi? Pelekat kan? Dia pakai pita pelekat. So, tukarlah nanti pita pelekat. Okey, kemudian buat 3 gulungan yang sama. Maksudnya kena buat 4 lah. 4 gulungan yang sama. Kemudian lekatkan setiap silinder pada bahagian sudut penutup kotak dan namakan struktur itu meja model A seperti dalam rajah 6.10. So maksudnya kamu kena lukislah. Okey. Kemudian buatkan lagi satu silinder yang padat dengan diameter berukuran 2.5 cm. Lekatkan bahagian atas dengan bawah gulungan kertas itu dengan pita selofan. Pita selofan tu tukar kepada pita pelekat. Okey, buat 3 gulungan yang sama. Okey, barulah lekatkan setiap silinder pada bahagian sudut dan namakan struktur model itu model B dan model C. Kemudian dah lekatkan, apa beza dengan soalan yang ini? Sebenarnya kalau kita lihat dekat sini dalam buku teks ni dia tak ada apa namanya rekodkan berapa jisim pemberat yang mampu untuk ditampung oleh setiap silinder. Okey. So kita modify sikit dia punya prosedur ni ya Adila ya. So Adila ikut macam saya buat. Okey, sekarang ni Adila cuba lukis dulu gambar. Lukis yang mana kita boleh lukis. Yang ini kita pakai penutup kotak. So kita pakai 4. Dia lagi selamat kita lukis Adila. Kenapa kena lukis? Sebab cikgu kata bila lukis nanti baru nampak. So yang ini adalah penutup kotak. Okey, so ini adalah silinder berongga. Okay. Kemudian nanti buat lagi satu. Buat lagi satu macam buku teks tu. It's better kalau kamu melukis lah. Okay. Okay, so ini pun adalah penutup kotak. Okay, tapi bezanya ialah bezanya apa ni? Silinder
padat. Okay. So, kita ada dua gambar. Okay. Daripada gambar ni sebenarnya kamu dah boleh dapat markah kalau ikutkan SPM sebenarnya. Okay. Kemudian untuk mengukuhkan lagi kamu punya pernyataan lebih better, lebih baik, kamu buatkan dia punya langkah-langkah. Okay. So untuk langkah-langkah ni, okay, yang pertama, cikgu nak tunjukkan dengan Adila ya. Adalah nampak tak? Yang ini adalah jawapan untuk kita nak kawal pemboleh ubah, dimanipulasi dan bergerak balas. Okey. Cuba Azila tengok yang ini. Okey, dah lepas lukis tadi, cuba tengok ni. Okey, yang pertama, cara mengawal pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, buatkan 4 silinder kertas yang sama dengan diameter dan ketinggian. Sebenarnya yang ini, ayat yang ini tak payah nak tulis pun tak apa. Yang ini tak payah. Kau buat macam ni, nombor 1, nombor 2. Terus kepada sini nombor 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey Adila ya. Yang ini tak payah buat. Okey Adila, boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. Jom kita buat sama-sama. Kita baca sama-sama. Adila sambil tu sambil salin. Okey. Yang pertama. Buat 4 silinder kertas yang sama diameter dan ketinggian. Okey. Nanti buat 4 silinder kertas yang padat yang sama diameter dan ketinggian. Yang ini cuba Adila tambahkan sikit. Buat 4 silinder kertas yang berongga. Tulis kat sini berongga. Yang ni tulis berongga. Okey. Okey, berongga. Allahu Akbar. Okey. Okey. Cikgu bacakan ya, Adila salin. Buat 4 silinder kertas yang berongga yang sama diameter dan ketinggian. Kemudian nombor 2, buat 4 silinder kertas yang padat yang sama diameter dan ketinggian. Itu step nombor 2. Okey, step nombor 3. Letak 4 silinder padat di sudut setiap kotak. Satu lagi pun, letak 4 silinder berongga di sudut setiap kotak. Okey. Tapi kat sini Adila cuba tambahkan lagi satu. Okey. Dekat sini ya. Letak 4 silinder padat di sudut setiap kotak dengan menggunakan pita pelekat. Dengan menggunakan pita pelekat. Dekat sini cikgu tak boleh tulis. Okay, dengan menggunakan pita pelekat. Yang ini pun dengan menggunakan pita pelekat. Okey, salin yang itu dulu. Okey, step yang seterusnya, langkah yang seterusnya, letak beban di atas kotak kasut sedikit demi sedikit. Okey, maksudnya letakkan pemberat lah. Sebab tadi kita letakkan pemberat kan. Okey, dengar sikit demi sedikit. Selepas binaan silinder jatuh, catat jisim pemberat yang digunakan. Catat keputusan. Ini yang penting tadi, yang dalam buku teks tak ada tadi. Catat keputusan. Okey, keputusan apa? Okey, catat keputusan. Catat bilangan jisim beban. Yang ini keputusan ni tulis catat jisim beban dalam jadual yang disediakan. Catat jisim beban dalam jadual yang disediakan. Okey. Keputusan apa? Mesti dicakap ya. Okey, kalau ini mesti kamu kena cakap RV. Sebab RV kamu tadi jisim beban ataupun jisim pemberat. So dekat sini pun kamu kena tulislah. Catat jisim pemberat dalam jadual yang disediakan. Okey, kalau Adila cuma cakap catat keputusan ni macam tak dia lengkap. Kena cakap dia punya pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, yang ini bergerak balas. Okey Adila ya. Salin dulu ya. Sudah. Okey. So yang next kali, last kali, Adila kena buat penjadualan data. Okey, so penjadualan data ni cikgu nak ingatkan tau. Sebelah kiri mesti manipulasi. Apa yang manipulasi kamu tadi? Jenis silinder kertas kan? So kamu kena tulis kat sini jenis silinder kertas. Ada berapa jenis? Ada 2. Satu berongga, satu padat. Ini pastikan ada ya. Manipulasi.
sebelah kanan pula. Okey, sebelah kanan pula mesti pembola ubah yang bergerak balas. So yang bergerak balas kat sini jisim beban. Tapi kalau Adila tulis jisim pemberat, Adila tulis kat sini jisim pemberat. Okey, bahagikan dua ni lah. Okey, itu sahajalah Adila. Okey, Adila tulis dulu. Cikgu bagi masa, lepas tu kita tamatkan kelas kita. Sahaja kelas kita hari ini Adila. Terima kasih banyak-banyak sebab hadir dan minta maaf lambat habis. Okey, so Assalamualaikum Adila. Jumpa lagi esok. Salam, Kak Cikgu. Sama.